Tentang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama pulang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini setelah kita menunaikan fardu subuh secara berjemaah, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man syahidal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Siapa yang mai untuk solat isyak secara berjemaah, maka dia dianugerahkan oleh Allah pahala macam sembahyang separuh daripada malam. Dan siapa yang mai sembahyang subuh secara berjemaah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia pahala faka'annama shallatul laili, macam sembahyang sepanjang-panjang malam. Walaupun kita lena, kita tidur, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri pada kita pahala dan ganjaran. Dan orang yang mai sembahyang subuh ni sebenarnya, kata Nabi SAW, fahuwa fi zimmatillah, dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula tu imam baca kita doa kunut tadi tu, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Apa makna dia? Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, peliharalah aku daripada semua benda-benda yang buruk yang Engkau takdirkan pada aku dalam hari ini. Katalah dalam hari ini, dalam senarai Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni antara orang yang ditakdirkan untuk dapat musibah, benda tak elok, apa-apalah benda yang buruk. Syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait, jauhkan kami daripada semua benda-benda yang salah yang Allah takdirkan dari kita. Jadi mai sembahyang subuh sama-sama dengan Tok Imam. Tok Imam baca pula, kita amin pula. Ni satu benda yang luar biasa lah. Bukan sebab yalah ustaz saya AJK saya kena mai lah, nanti orang marah saya pula. Saya tok siap, takkan saya tak mai buka surau. Saya Bilal, saya imam. Tak. Semua ni kita letak tepi. Yang izin kita main ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang ada jawatan tapi tak main, ada. Ada juga orang jadi imam tapi dia terlena. Boleh jadi tak? Boleh juga. Boleh tak dia Bilal tapi dia tak main? Boleh. Letih kan, terlena. Tapi Allah pilih kita main. Kan kita bangun tidur tadi kita baca beberapa doa. Pasal kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu biasalah. Ada satu doa yang biasa juga, cuma kita yang tak biasa. Apa ada doa dia? Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Di Maha Suci, segala puji bagi Allah. Afani fi jasadi, yang beri kesihatan pada aku. Ramai tak orang yang bangun tidur sakit, stroke, tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat kaki, mati terus pun dah. Bangun-bangun tidur terus jadi jam badan. Boleh jadi juga. Allah bagi sihat. Boleh bangun, boleh pergi tandas dengan mudah, tu pun satu nikmat Allah. Boleh buang yang kecil dengan mudah tanpa batu karang, itu satu nikmat pada Allah. Tapi tanya geng batu karang, setitik air kencing nak keluar, 70 air mata nanti keluar. Payah nak kencing tu. Allah mudahkan kita, pergi tandas senang, main sini, main sembahyang pula. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi, yang beri kesihatan pada kita. Yang kedua, waradda alayya ruhi, kembalikan roh aku pada aku. Orang yang mati, orang yang tidur ni, kata ulama, al-maut an-naum akhul maut. Tidur tu saudara mati. Dia macam mati juga, tidur tu.
Faman nama faqad qaman qiyam, faman mata faqad qaman qiyamatuhu. Siapa yang mati telah jadilah kiamat pada diri dia. Tidur macam mati. Siapa yang mati, untuk dia personally dah jadi dah kiamat untuk dia, kerana teruknya mati tadi tu. Sebab tu kebanyakan doa tidur, bila kita nak tidur, kita baca beza dengan bangun kita baca. Kita tidur kita baca apa? Tidur kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya. Dengan nama engkau aku mati dan aku hidup. Sebab apa aku mati? Sebab aku macam nak mati. Siap lagi aku mati, macam mati. Orang jadi apa? Orang sembang tepi dia tak sedar. Orang banjir rumah sampai terapung-apung kata dia, tak sedar juga. Hang tidur akan mati ni. Rupanya tidur mati. Tidur mati dia kok, tu serta lain. Tidur tak bangun-bangun. Tu kena tuan yang sejuk dia bangun ya. Kalau kita bangun tidur, kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Maha suci Allah yang telah hidupkan kami kembali. Sebab semalam tu mati. Ramai orang tidur mati terus. Tidur mati terus. Sebab tu pastikan benda yang terakhir kita buat tu benda baik. Jangan buat benda jahat. Nak tidur, sebelum nak tidur malam tu, buah penamat kena buat apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang boleh jadi dalam kehidupan kita ada benda syirik kita buat berlaku dalam hidup kita. Syirik khafi atau syirik jali. Tanpa sedar kita dah terkeluar dalam akidah daripada Islam. Maka kita nak tidur malam, mengucap siap-siap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap, katalah meninggal. Sebab kita ni lemah. Manusia ni dia lemah. Sebab apa lemah? Allah Ta'ala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia ni lemah. Lemahnya saya bagi kita tuan-tuan contoh mudah je. Kita pun tak tahu berapa rambut di kepala kita. Bukan kepala orang tau, kepala kita. Kalau kepala orang lain juga. Kepala sendiri tak tahu. Tangan kita boleh kira tak bulu rumah lah berapa? Tak boleh. Pening kita kalau nak kira. Lemah manusia ni. Bukti paling lemah sekali apa dia? Bukti paling lemah ialah kita tak tahu kita tidur pukul berapa. Saya tidur pukul 10. Pukul 10 kan tidur. Tu masuk tidur. Duduk atas katil, duduk layan handset. Pukul berapa tidur? Tak tahulah. Tak tahu terlena dah. Bangun 2 pagi tengok handset kita, tengok benda last tu duduk ada lagi. Tak tahu tengok apa. Kalau hang tengok benda baik-baik, okey lah selamat. Kalau akhir hidup orang tu dengan satu benda yang tak baik, husnul khatimah kita minta pada Allah, tapi kita pergi buat benda-benda yang tak. Jadi sebelum tidur kena buat apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari la ilaha illallah tu tajdid. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Renew hampa punya iman. Jangan rotek je, renew iman. Sahabat kata, "Macam renew iman? Kami tak faham lah." Renew iman itu ialah banyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu renew iman. Dan yang ketiga Nabi ajak kita doa tu apa dia? Wa radda alaihi wa adina li bi zikrihi. Dan telah beri keizinan pada aku supaya aku ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula bangun tidur, apa kena sebut? Alhamdulillah. Mula-mula sebut bangun tidur, sebut nama Allah. Nama Allah Asmaul Husna 99 boleh ke? Macam mana? Bangun sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tak payahlah nyanyi terus Nas'aluka ya man huwa Allah. Bini kita ingat pahai dia ni pagi-pagi Asmaul Husna. Buang tu biar kot. Boleh nama Allah lah, apa-apa lah, sebut nama Allah. Supaya kita dapat ganjaran. Tapi orang perempuan ingat lah. Dia bangun pagi, dia sebut nama Allah. As-Samad, As-Samad. Laki dia kata, "Pak, Samad mana pula pagi-pagi yang tu sebut ni?" Tak, ni nama Allah.
Al-Wahhab nama Allah. Bagi dia Al-Wahhab, Al-Wahhab. Suami dia kata, "Pahala bini aku ratik nama suami dia Anas." Dia bagi nama suami orang. Tak, tu kan nama suami orang. Tu nama Allah SWT. Boleh? Pahala ganjaran. Bukan cerita tu tubuh mula ya. Cerita pagi ni cerita lain tentang satu hadis Nabi SAW yang kita kongsi pagi ni berkaitan dengan perkataan muflis. Nabi ni tuan-tuan dia suka bagi penjenamaan semula. Macam Nabi duduk dia relax ke tu, tiba Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Apa tahu muflis tu apa? Nabi tanya. Sahabat kata, "Kami tahu. Muflis tu geng tak ada duit ya. Geng tak ada dirham, tak ada dinar. Dia muflis lah, tak ada duit apa. Kalau muflis istilah bank kita ni, tak boleh bayar, tipu, dia muflis lah." Nabi SAW kata, "Tak, muflis di kalangan umat aku ni dia lain." Nabi dia ada satu penjenaman semula sesuatu perkataan tu Nabi sering suka buat. Contohnya marah. Sahabat tanya, Nabi tanya, "Marah apa tak marah?" "Bukan, hang tahu siapa kuat?" Sahabat kata, "Kuat. Orang yang tumbuh fight gusti dia kuat." Nabi kata, "Tak, orang kuat ni orang yang boleh tahan marah dia." Kadang bila kita bagi satu penjenaman semula, rebranding satu perkataan tu, benda yang sama, tapi dia memberi satu semangat yang besar, yang luar biasa pada kita. Nabi dalam konsep tarbiyah dia, Nabi SAW suka buat penjenaman semula. Kadang benda tu bahasa Arab, tapi sahabat pun tak tahu bila Nabi cakap. Contohnya, "Kamu dikenakan penyakit al-wahan," Nabi kata. Sahabat kata, "Mal wahnu ya Rasulullah?" Wahan tu apa? Dia pun tak tahu secara jelas. Kemudian Nabi akan habaq penjelasan wahan tu apa. Itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sangat cintakan dunia dan takutkan kematian. Bila Nabi SAW tanya muflis tu apa, sahabat kata, "Geng tak ada duit lah muflis." Tak. "Innal muflisa ummati min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin." Muflis di kalangan umat aku adalah orang yang datang di akhirat dengan penuh bergaya. Bahasa kita, pakai spek hitam macam superhero turun di padang mahsyar. Sebab apa? Sebab pahala berlambak-lambak. Sebab apa pahala berlambak? Ada 3 benda dia buat menyebabkan dia earn pahala yang sangat banyak. Pertama ialah sembahyang, puasa, zakat. 3 benda ni dia buat. Pagi ni kita nak cerita pasal kita, pasal orang kaki sembahyang, pasal orang selalu bayar zakat, pasal selalu orang yang puasa. Saya dan tuan-tuan boleh terlibat secara langsung dengan apa yang Nabi nak abad kat kita pagi ni. Jadi kita kena ambil berat supaya kita dapat tahu apa teguran Nabi SAW khas untuk geng-geng main sejid dan geng main surau ni. Apa dia? Dia ni ada satu lelaki, dia kaki sembahyang, sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang duha, qiyam mulai, dia kira tapau semua, bungkus kat tepi bagi kat dia seorang. Puasa dengan abang lah, puasa fardu ke, puasa Isnin, Khamis ke, segala macam makna ke, puasa dia puasa. Zakat, fardu dan sunat. Zakat, fardu, sunat, sedekah, semua dia buat. Kira orang baik lah ni tuan-tuan. Sebab apa orang baik? Sebab pahala dia banyak. Bila dia pahala dia banyak, dia letak kaki di mahsyar tu, dia rasa dia berada di satu zon yang selamat. Dia tengok dia ni susah, dia tengok dia ni susah, dia tengok dia tu susah di padang mahsyar, di akhirat, dia rasa dia mungkinlah aku rasa okey kot. Sebab aku ada beberapa benda aku buat dan aku rasa kukuh dengan pahala yang aku buat. Tetapi lelaki ini ada buat beberapa benda masalah. Berapa masalah yang dia buat? 1, 2, 3, 4, 5 masalah. 5 benda yang dia buat ni, 5 ni boleh jadi kita orang duduk main masjid, boleh jadi kita buat benda ni. Yang pertama apa dia?
qad syatama hadza. Bila dia mendarat, bila dibuka dia punya salah silah kesilapan dia ada satu 5 mistik ni dia buat menyebabkan semua kantung pahala dia bocor, hilang semua pahala dia. Maknanya 5 ni sangat berbahaya. Apa dia? Yang pertama, syatama hadza, perangai suka maki orang, perangai suka kutuk orang, perangai suka cari salah orang, perangai suka bagi sakit hati orang, perangai tak apa-apa. Ni perangai yang akhlak buruk. Benda ni ada tak dekat orang hak selalu main masjid? Ada. Dia main surau, dia main masjid, dia pakai kopiah, pakai serban, ya hanana, tak cukup lagi, misuak dua, cucuk di telinga, celak sampai sini pula pakai tasbih besar kepala bewak tu, pegang kat tangan. Orang tengok macam bagus tak? Bagusnya, waraknya, tapi mulut, dia punya mulut tak bagus. Dia suka kutuk orang, dia suka maki orang, dia suka bagi sakit hati orang. Perangai ni dia ada dekat kita. Bila? Kadang-kadang masa bawa kereta, kadang-kadang masa bawa motor, kadang-kadang masa isteri buat perangai, kadang-kadang masa anak buat perangai, kadang-kadang jadi stres dalam kereta. Bawa kereta anak-anak bising ya, duduk dalam kereta, wah lompat. Dia ada satu benda penting dia cakap lah. Lagi dia maki anak dia, maki yang tu, maki yang ni. Nabi SAW sebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling champion sekali adalah orang yang paling baik dengan anak isteri dia. Dan aku nak buat gambar, aku paling baik dengan anak dan isteri aku. Kalau keluarga kita tak boleh tunjuk satu akhlak yang baik, hidup dengan maki orang, hidup dengan mencarut, semayang tapi mencarut tak tinggal. Bila kita nak tahu benda tu, kadang-kadang budaya yang dibuat di rumah tu lah anak-anak akan bawa main sekolah. Budaya yang buat di rumah tu lah, benda tu akan jerap dalam diri dia, dan dia akan buat benda tu bila dia ada dekat luar-luar. Mak dia kat rumah kadang-kadang kalau melata, kalau barang jatuh ni melata apa? Kalau dia melata, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, anak dia Insya Allah. Kalau jatuh mainan, dia akan Allahu Akbar. Tapi kalau mak dia jatuh barang pun, dia duduk mak hang, bapa hang, tok hang, nenek hang, tu kira bagus lah kan. Dia tak keluar agak bawah kain, dalam kain, tepi kain, belakang kain, apa semua tu kalau keluar, itulah anak-anak dia ikut. Jadi bila kita bawa barang ke apa ke, anak-anak terbotoh apa sikit, dia pun dikeluar benda yang sama awak. Tu satu dengan ahli keluarga, ataupun dengan jiran pula. Maki sini, maki sana, orang parking depan rumah dia tak boleh, maki sana, maki sini. Traffic light hijau, kawan tu tak jalan ni, budak umur 19 tahun, perempuan. Bawa budak-budak berhenti traffic light tu, tengok insert dah sah. Barulah aku dapat lesen apa semua, hati ada lagi. Kawan ni hijau, tak jalan, lambat sikit lah kata dia punya horn kawan tu. Terlepas handset kawan tu punya, takut tu. Tak cukup dengan horn tu, dia bawa kereta main kat tepi. Buka tingkap pula, maki 8 kilo pula lagi. Oi, bodoh, tak guna apa semua, main handset tak mampu apa semua. Reverse balik, tak puas hati, maki pula. La ilaha illallah. Padahal kitab penawar bagi hati ada di dashboard kereta tu. Kita tasawuf, nampak macam kitab penawar bagi hati atas dashboard. Ni belah kanan ni duduk di kereta ni apa dia? Kitab Hikam Ibnu Athaillah Skandari. Allahu Akbar. Kitab Hikam bagus. Ngaji 2 kitab tu jadi wali Allah. Rupanya jadi hantu ayak mulut dia. Tapi dalam rupa balik masjid, balik semayang apa semua, dia pergi kedai, dia order ayak Milo. Milo tak apa mana lah. Dia tak buat Milo, dia buat koko. Semalam ni kaki ranjau banyak. Dosa pun tak. Pergi pasar malam, dia berniaga, dia tulis Milo, tapi dia beli koko. Tak boleh, yang koko mesti buat koko. Ini nama dia berniaga ranjau. Koko, buat koko. Milo, buat Milo. Jangan tipu orang. Dia buat Milo, dia buat main koko. Bila main koko, kawan ni kaki Milo. Minum Milo tu, bukan jadi anda sihat dan kuat. Minum Milo, anda jadi maki kuat pula. Oi, bodoh ke apa, otak terak ke, tipu orang apa semua. Dia tuang ayak kat dia tu semua. Aku mau bawa ayak lain kat aku. Dalam poket
Ada apa? Ma'thurat. Bagus. Baru balik masjid macam bertakwa. Tapi geng maki orang gitu. Lah, abang elok kat dia lah. Kata dia ni abang saya nak tanya ni Milo ke Koko? Ni Koko abang. Koko saya tak mau. Cancel saya tak mau bayar ni. Sebab abang tipu saya. Abang bayar lain pula. Boleh cakap dia. Boleh je. Yang maki dia buat apa? Mulut kita boleh marah tak? Boleh lah marah. Tapi ada situasi dia, ada bahasa dia, ada gaya dia. Semua tempat ada tempat dia. Tapi semua benda nak marah orang, nak marah orang, nak marah orang, manjang marah orang gitu. Dan benda ni tak mustahil berlaku pada orang yang main masjid dan orang yang main surau. Sebab tu Nabi SAW kata yang pertama, syatama haza. Dia suka maki orang, maki orang, maki orang. Yang kedua, daripada 5 penyakit geng main masjid adalah wa qazafa haza. Qazafa tu apa? Dia suka tuduh kawan ni. Tadi maki, ni tuduh. Tuduh ni macam-macam lah tuan-tuan. Tuduh orang buat benda tu, tuduh orang buat benda ni, tuduh orang buat benda tu. Macam sekarang ni, tuduh apa? Ni da'i sek tu kan, keluar dah 35,000. Kita pun tak tahu lah tuan-tuan, betul tak betul tak tahu, buat tak buat pun tak tahu. Sebab yang champion dalam isu ni siapa? Polis lah, mereka lah tahu. Biar mereka lah buat siasatan. Kita mana-mana tulis di Facebook, memang lady macam ni lah apa semua. Aku tengok rambut pun aku tahu lah. La ilaha illallah. Tak kena-kena langsung rambut dia dengan apa tu. Boleh jadi dia buat, boleh jadi tak buat. Yang tu biar pihak mahkamah kita tak cari dosa kering. Biar mahkamah buat keputusan. Dia pun masih dalam pantauan polis. Tahu lah tuan-tuan, mereka ada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kita punya WhatsApp apa kita hantar, voicemail apa kita hantar, semua mereka ada. Han tak boleh nak tipu siapa pun. Dia pergi kat DG, dia beritahu dia polis, DG boleh bagi semua maklumat dekat kita. Print bawa keluar apa nombor yang hang telefon, nombor mana yang masuk dalam telefon hang, polis Bukit Aman ke, semua polis mereka pandai, mereka cerdik, mereka tahu. Walaupun benda tu dah berlalu setahun ke sebulan ke, biar mereka buat kajian. Kalau betul, kita tak kabur siapa. Betul, Alhamdulillah. Sebab apa Alhamdulillah? Sebab dia tak akan buat lagi. Dia berinsaf lah. Umur muda, panjang lagi hidup dia. Penyara Allah bagi benda baik dia. Dia pun jadi satu insan yang bagus, bertakwa, tinggal semua. Boleh jadi tak? Kalau buat lah, penjara bagus tak? Bagus. Bagus lah. Orang ni dia tu keluar penjara 20 tahun. Tak dia buat apa? Orang tanya dia, hang duduk penjara buat apa? Dia kata aku khatam Quran 150 kali. Allah, champion. Kita berapa kali khatam Quran? Ramadan dia berguling-guling, tak khatam tak? Gila-gila baca Quran. Berapa? Satu habis bulan, berapa? Juzuk 16. Tak boleh biar. Merepek saja aku tu. Drama champion lah kita. Drama beratus episod dah. Oh, jom gerak khas dah habis. 2000 episod berapa? Tidak ada layan tu, banyak dah apa dah. Allah. Penjara ada telefon, boleh bawa telefon pergi penjara? Tak boleh Kalau tak bawa telefon, makna dia apa? 80% daripada dosa kita tak ada. Penjara dia mengumpat orang. Dia kawan dengan besi, kawan dengan kipas, kawan dengan dandan. Nak mengumpat apa? Takkan mengumpat besi tu. Besi yang nak tahu lah pegawai polis tadi tu. Dia tu memang kubarah dia. Pak Hari dia buat aku tu gila. Daripada dia angkut dia pergi Perak Road, dia bawa kata dia ni sir, tak ada masalah. Tak ada mengumpat siapa tak. Dosa mengumpat, kita ada dosa mengumpat. Dosa mengumpat, dosa kata kat dia ni, dosa kata kat dia tu, dosa kata kat pemimpin tu, dosa kata kat bini dia tu, kata kat laki dia ni, macam dosa berlambak. Kalau dia tak buat, boleh jadi tak orang nak buat naya dia? Boleh juga orang, kalau orang nak buat naya dia. Contoh kan, bukan nak suruh buat, contoh lah abang yang buat kat aku pula. Ni lah, saya ceramah aku ni kan, ceramah dia tangkap gambar. Ni benda buat naya saya, contoh kan, buang meja, lepas tu buang kursi ni, tinggal saya seorang, bawa motor kat bawah. Motor besar sikit yang bawa Y suku, barang, bawa besar sikit, Ducati ke bawah, 45,000 ke bawah motor tu, sisi besar tu. Bikers yang bukan bicycles. Bikers. Lepas tu, lepas tu kat tank minyak depan tu
Belakang dia tukar pantai ke belakang Sigit ke apa-apa sebagai rancak sikit, waterfall ke apa-apa. Depan siapa? Ni saya duduk sini kan. Dia tukar kat tangki minyak markah seorang, awet. Awet tak pakai tudung. Rambut kena muka saya rambut dia tu. Orang viral. Dia kata apa? Han tengok ustaz ni kami pergi ceramah tapi duduk dengan markah tepi pantai. Markah tak pakai tudung pula tu. Ni mau ustaz kaut, ustaz hantu ayak apa semua. Mereka sebar dekat orang. Netizen yang tengok, mereka syok lah. Mereka kata apa? Memang dia ni aku tahu dah tak boleh pakai janggut palsu, janggut bulu jagung dia ranjau kita. Dia ni memang aku tahu dah, masa dia bagi salam pun aku tahu dah dia ni kaki muhung. Dia tu pula komen kat bawah, dia ni ustaz mamak ni bukan boleh pakai ni. Macam-macam lah. Tak padahal orang buat nanya kita boleh jadi tak? Boleh je. Kita pun tak tahu benda tu nak jadi macam mana. Dia akan viral. Jadi kita hati-hatilah tuan-tuan. Saya ingatkan tuan-tuan, tak tahulah taman nampaknya dia panggil berhuduh tu. Tahu tak kadang-kadang biasanya kami malam Jumaat dia akan bubuh satu muka artis ke atau muka perempuan lawa-lawa sikit gitu. Lepas tu dia bubuh kat situ, abang malam ni jangan lupa balik awal. Benda ni kami dan Jumaat. Lepas tu dia berarti edar dalam grup. Abang malam ni jangan lupa balik awal, kami malam Jumaat. Tapi ada bawah tu kecil dia baru kita baca Al-Kahfi di bawah tu. Ada. Hak tu kawan hak bagus sikit dia edit lah. Hak biasanya dia bawa perempuan aku tu. Tuan-tuan saya nak abang, hukum buat aku tu, perkara benda tu adalah haram. Sebab perempuan tu tak cakap pun macam tu. Perempuan mana kita pun tak tahu. Kalau yang tu anak kita suka buat macam tu. Kata orang ambil gambar isteri kita, orang bubuh situ, orang buat abang jangan lupa beli awal. Tapi kita viralkan, orang duk viral sampai kat kita, awak bini yang duk cakap macam ni kat orang. Padahal isteri dia tak cakap. Orang yang cakap tu dia mestilah kakak orang, dia mestilah anak orang, dia mestilah mak orang boleh jadi juga. Kita duk sebar-sebar aku tu. Tak boleh lah tuan-tuan bawa pangai huduh aku tu. Yang saya geramnya, benda ni kadang-kadang berlegah di mana? Grup-grup masjid. Pakcik-pakcik pencin pun boleh tahan juga ni. Jangan lupa balik awal. Yang tu je kepala otak kami malam Jumaat, yang tu ingat. Orang suruh baca Al-Kahfi tak ada peruntukan di otak ni, kira tak ada. Kahfi Quran memang tak ada, mereka 24 jam. Tak boleh viral macam tu semua, dosa. Kita duk tuduh orang buat benda-benda tu. Ada lagi lah kita di edit saja-saja benda yang biasa macam tu, tak tahulah. Benda-benda yang kita pun tak tahu dia cakap ke ataupun benda-benda tu melibatkan maruah dia, melibatkan apa semua. Kalau biasa-biasa saja tu tak apa. Contoh gambar ustaz mana-mana kita ambil, ustaz tu tulis jom mengaji, dia tulis tu. Kan ada emoji ke apa dia buat kan. Kita pun buat tu, kita hantar. Masa orang tu sembang-sembang, tiba-tiba ustaz tu main jom mengaji, dia nasihat kita. Tak apalah. Lepas tu kadang-kadang kita ambil pula apa-apa kita buat suka-suka hati orang dia. Kawan tu tak kata pun. Kita pandai-pandai kita pergi bubuh tu. Yang tu buat nayang kat orang tu. Tu menuduh orang. Boleh jadi orang buat nayang kita tak? Boleh. Contoh orang yang kena buat nayang siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara orang yang kena nayang, Zulaikha ni kena lama kat dia. Satu hari Zulaikha cuba dengan tindakan lebih agresif lagi, dengan menutup pintu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia masuk dekat Nabi Yusuf, dia kunci pintu, dia kata mai. Aku nak bersama dengan aku, dah rindu sangat kat hang. Yusuf alaihissalam dia kata, tak betul ini, tak mau. Dia pun lari. Ketika dia lari, jumpa dengan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Pintu yang terakhir tu apabila dia nak keluar, buka pintu je. Apa yang ada dekat depan pintu ialah suami dia Al-Aziz ada depan pintu. Bila suami dia ada, apa perkataan pertama yang Zulaikha berkeluar? Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an
illa an yusjana aw adzabun alim. Abang, tengok ni, Yusuf ni kita jaga daripada kecil, bagi makan, minum, semua kita bela dia. Tengok apa yang dia balas dekat saya. Dia nak rosakkan saya. Saya rasa tak ada apa-apa melainkan kita kena beri pada satu pengajaran azab yang pedih. Maknanya kita mesti bagi satu pengajaran kat dia. Maksudnya kita mesti hukum dia. Tengok dia nak buat apa kat saya. Nabi Yusuf AS ni dia macam terperangkap oleh situasi tu. Dia kata tak, bukan aku, dia yang main nak buat aku ni. Maka dalam situasi tu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi Yusuf AS dengan satu peristiwa yang miracle. Apa dia? Baby boleh cakap. Salah seorang staf istana dayang yang ada kat situ, ada baby tahap dukungan. Baby tu dengan izin Allah dia cakap. Dia ada beberapa baby boleh cakap. Antaranya baby Juraij. Juraij ni kan dia lupa nak khidmat mak dia, sampai ibadat dia tu sampai tak ingat, sampai dia lupa ibadat khidmat mak dia. Mak dia terasa hati dengan dia. Mak dia kata kat dia, doa lah, mak dia doa supaya dia dapat pengajaran yang baik. Akhirnya dia difitnah satu orang perempuan penzina. Dia kata, aku telah dirosakkan aku oleh Juraij. Ini baby Juraij. Dia kata kampung dia jajah, panggil PC, press conference semua, dia habaq kat semua orang. Orang kata apa, Juraij ni kaki ibadat tapi buat benda jahat. Ini kes yang kedua, perempuan buat naya dia. Dalam isu yang sama juga, akhirnya baby tadi dengan izin Allah dia cakap. Baby tu kata tak, Juraij is not my father lah. Father aku siapa tu? Pengembala kambing yang duduk di hujung kampung. Dia bapa aku. Bila baby cakap, tutup kes kan? Bagi dia saksi utama. Luar biasa pula. Nombor dua, baby cakap bila? Ketika mana Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud tu, akhir ceritanya raja suruh sembah dia. Maka dia buat parit panjang. Siapa tak mau sembah aku, tolak masuk dalam api ni. Semua orang masuk lah. Ada satu mama muda dengan anak dia pegang baby kecil itu. Nak terjun tak berani, nak terjun tak berani. Yalah, baby kecil kan, mak tak apa, dia kesian kat anak dia. Anak dia kata, mak jangan takut mak, kita berada di kebenaran, jom kita terjun. Dua orang. Mak dia pun semangat. Baby cakap tiba-tiba. Yang ketiga Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Syahid Yusuf, yang menjadi saksi dalam kes Yusuf. Dia kata kita tengoklah, tengok baju koyak kat mana. Depan maknanya Yusuf mendatangi Zulaikha. Kalau belakang, Yusuf didatangi Zulaikha. Tengok di mana lokasi koyak. Tengok evidence cukup lengkap. Apa dia? Koyak baju di belakang. Dan semua orang nampak lengkap lah. Kalau bawa pergi mahkamah, mesti Zulaikha kena. Sebab apa? Zulaikha kena. Memang masa buka pintu, Yusuf AS duduk di depan, Zulaikha duduk di belakang. Yang kedua, semua orang nampak macam mana Zulaikha sendiri backup diri dia dan buat tuduhan untuk lipat Nabi Allah Yusuf AS. Dan yang ketiga, saksi luar biasa berkata-kata dan cukup evidence yang sangat kuat apabila baju tu koyak dan semua orang nampak. 4 benda masuk mahkamah, confirm Zulaikha kena. Tapi apa keputusan dia? Tangkap dan penjarakan Yusuf AS. Tak ada kena-mengena, tak ada apa habuk masalah apa pun, tiba-tiba kena naya. Sebab apa kena naya? Sebab dia isteri menteri. Akan masuk penjara, apa barang kan. Dia tu Nabi Yusuf, masa tu kecil lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi cleaner lah di istana kan. Cuci tingkap, cuci lantai, bagi makan kuda, tukar minyak hitam unta. Itu lah dia. Biasa, orang biasa. Takkanlah pasal cleaner ni nak isteri aku nak masuk penjara. Tangkap Yusuf AS, masuk penjara. Ada baik tak? Ada baik dia. Akhirnya seorang sahibai sijni, sahibus sijni seorang tu masuk Islam. Ada baik dia, Allah Ta'ala letak. Cerita dakwah Nabi Yusuf dalam penjara, menggunakan kelebihan dia untuk ceritakan tafsir mimpi. Tapi dia tak tafsir lagi. Mimpi tu dia habaq. Nabi Yusuf AS lebih kurang 5 ke 6 ayat dia dakwah dulu.
Dia cerita kebesaran Allah, dia cerita keyakinan pada Allah, dia cerita tentang akidah yang betul. Dia guna kelebihan dia untuk dakwah dulu, baru hujung dia guna untuk apa? Untuk cerita masalah dia. Kita ada satu-satu kelebihan, guna untuk Islam. Pandai repair motor, pandai tulis, pandai buat aircon, pandai buat apa-apa lah. Ada satu kemahiran Allah bagi kat kita, guna kelebihan kemahiran Allah bagi itu untuk agama Allah. Jadi dalam isu tu Nabi Yusuf AS kena. Di hujung ayat tu Allah kata apa? Inna kaidakunna azim. Tipu daya hangpa orang perempuan ni sangat besar. Syaitan dalam juzuk 5 surah An-Nisa Allah kata apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tipu daya perempuan sangat besar. Sebab apa sangat besar? Satu Nabi dia boleh kepok masuk dalam penjara. Tu dah championnya orang perempuan. Boleh tak kalau ada orang nak buat niat pada dia tu, buat jahat? Boleh juga. Jadi tuan-tuan, saya nak abang daripada isu ni satu benda. Kita tak apalah da'i tu kita tak tepi lah, tu bukan isu kita. Cuma saya nak abang tuan-tuan, kita apa-apa benda pun kena hati-hati hak Nabi abang. Jangan duk berdua-duaan dengan perempuan. Apa masalah pun, yang ketiga syaitan. Yang ketiga syaitan. Hadis Nabi, orang tanya alhamu, kalau adik-beradik ni ipak dua ini macam mana? Dalam Riyadhus Shalihin ada hadis tu. Alhamu maut. Ipak dua ini lagi boleh bawa parah sampai mati. Abang ipak duduk dengan adik ipak. Bahaya tu. Berduaan dalam rumah, tak ada orang gitu. Kena hati-hati. Kita ada ipak, abang ipak ada, duduk dalam bilik kunci. Apa-apa boleh berlaku pada bila-bila masa. Dia abang ipak saya. Memanglah syaitan bukan abang ipak. Dia tu memang abang ipak. Tapi syaitan yang akan ada antara empat orang tu, dia kenal kita ke? Tak kenal. Dia buat belakang kita ke? Tak. Dia maklang kita ke? Dia tokmah kita ke? Dia cenemong kita ke? Dia perimong kita ke? Tak, dia tak kenal apa. Dia target, dia nak rosakkan. Maka hati-hati. Nak cakap dengan orang perempuan, hati-hati. Jaga bahasa elok. Di tempat kerja kita ada perempuan tak? Ada. Bila kita tahu dia isteri orang, kena ada bahasa elok cakap dengan orang. Jadi melawak lebih kurang. Kalau dia isteri orang, kita kena set di otak, dia ni isteri orang. Kena set. Selalu kena peringat dekat otak kita. Dia pakai skru di otak kita bagi kuat. Dia pakai skru kedai RM2. Jangan pakai skru DIY. Skru Home Pro besar sikit. Besar tu skru kiri kanan, kerak gitu ni. Ini isteri orang. Hang nak cakap dengan isteri orang, dia mesti ada filter, dia mesti ada dia punya border dia, dia mesti ada punya gaya bahasa. Tak boleh melawak dengan semua orang, tak tahuan melawak gitu. Saya pergi pejabat-pejabat tuan-tuan, pengarah-pengarah syarikat tu, kadang-kadang dia abang saya, ustaz tolong abang saya, sini melawak lebih kurang tampak. Dia isteri orang, kita suami orang, main tampak-tampak cakap, duduk di kantin makan-makan, tampak orang. Apa main tampak-tampak isteri orang, gila weh. Main komputer, lepas tu ada staff dia tu baru main pejabat tu, pakai baju baru, baju kalau merah cantik lah apa semua. Ini duduk main komputer, dia kata, oi Cik Ani cantiknya, lawanya, jalan tu lain dah lah ni, apa semua ni. Cik Ani tu dia jalan, lah tengok lah ni, tengok orang lah dia jalan. Cik Ani pun gila mabuk ni. Cik lagi teruk pada kita apa? Dia main komputer tu, jalan, dia main tampak pinggang. Geram aku, dia kata, apa ni? Apa? Kuala Lumpur, IC Sungai Binang. Lagak tak mampu. La ilaha illallah. Tak boleh lah tampak-tampak orang apa semua. Dia isteri orang, kita mau set di otak, bahasa cakap semua bagi elok. Katalah contoh tuan-tuan, saya abang. Jadi benda ni jadi, saya abang kat tuan-tuan ni sebab benda ni jadi. Dia main kerja pagi, tak kira hari apa pun, dia mandi kepala. Biasanya orang perempuan dia tak mandilah kepala.
rambut dia tak basah sebab dia nak pakai tudung yang panjang. Dia pakai tudung basah kepala. Bila dia main, orang ingat, tak tahulah, orang kata orang ingat dia mandi wajib. Jadi bahan di pejabat sebab dia mandi wajib pagi. Basah pula rambut tu. Jadi apa semalam tu? La ilaha illallah. Tu tak boleh marah tuan-tuan. Sama orang Islam, maruah tu sangat besar. Dia pergi kat dia ada suami, dia ada isteri, benda tu tak ada masalah apa. Dia pergi kat dia apa, nak mandi wajib ke, nak mandi bukan pakai duit ayat apa menangkap rumah. Tak ada marah tu. Dia pergi kat dia, buat apa-apa. Dia pun suami isteri kan. Tak ada cakap dengan orang, nawak lebih kurang macam tu semua, nawak merepek tu. Sebab tu Islam ajak kita elok-elok, perempuan dia ada lokasi, jadi duduk dalam semayang. Macam kita semayang, perempuan duduk situ. Mereka ada tempat tertutup mereka. Ada tirai. Tambahan pula pakai telekung lagi. Mereka duduk sama-sama mereka. Tuan-tuan tahu semayang perempuan macam mana? Dia semayang apa? Semayang angkat takbir usi kot dalam. Ya Allah Akbar. Tuan-tuan jumpa perempuan angkat semayang Allah Akbar gitu. Tak ada. Melainkan dia bawa isap gam. Ni semayang pelik ke? Semayang kecil gitu ya. Rukuk pun tutup. Sujud juga cerita tengkang ke tu. Dia jenis rapat badan ni lambung ni dia rapatkan tangan semua. Sebab apa? Sebab Allah ajak Islam dia mesti tutup. Orang perempuan ni dia secure, dia tinggi sangat. Dia kena jaga bagi elok. Apa benda pun boleh menimbulkan satu fitnah dalam masyarakat. Kalau kita lajak cakap bab ni, saya cakap agak tuan-tuan sebab orang perempuan ni benda yang kita kena jaga sangat. Kalau boleh lah, pakaian orang perempuan yang bahagian dalam, sama ada atas atau bawah, cari lokasi agak tertutup untuk kita sidai di rumah kita. Jangan terlalu open sangat. Kita sidai tak apalah. Mungkin ada baju kain-kain kat depan, benda tu ada di belakang. Atau kita cari satu lokasi dekat belakang, bahagian dapur ke. Pakaian-pakaian macam tu, anak-anak perempuan kita, isteri kita, pakaian-pakaian tu, pakaian kecil ni kita kata, ambil sidai lah satu tempat yang kita tak expose sangat benda-benda tu. Kita pesan dekat isteri, pesan kat anak perempuan tu semua, kita katakan apa, maruah yang Islam sangat jagalah dalam ni. Kita tak boleh ikhtilat, campur lebih kurang, buat team building, perempuan panjat atas lelaki, kena panjat tembok, kita pergi tolak dia di bahagian punggung dia tu, isteri orang, anak orang. Tu semua merepek tu. Tidak jadi team building, jadi build lain blok tu akan jadi. Perempuan ada ikhtilat, ada tabarruj, tak boleh make up lebih-lebih. Boleh make up lebih-lebih melampau sampai orang tengok, dua kali tengok, Allah dia ni. Tu semua dilarang dalam syarak. Sebab macam tu, bukan kata jangan zina, road to zina pun jangan ada. Menuju ke arah perzinaan, ni semua benda-benda itu. Kalau ada ruang untuk kita cut dan kita jaga bagi elok, kita jaga. Terutama di tempat kerja. Sebab kita pergi hari-hari tempat kerja tu, kita rasa macam tak ada apa lah, dia ni tak ada apa lah, dia ni tak ada apa. Kita dah lupa macam mana ada yang Islam ajar dekat kita. Dan yalah, pergi rumah, waktu malam dan sebagainya, semua tu satu benda yang sangat boleh mendorong kita kepada fitnah yang sangat luar biasa. Maka kita hati-hati. Dan lagi Nabi SAW kata apa? Wa akala mala haza, dia makan duit kawan ni, tipu orang, tipu duit orang. Dan akhirnya yang kelima tu adalah wasafaka dama haza wa daraba haza, dia tumpahkan darah seseorang dan dia pukul orang, terlibat dengan pukul. Kita tak tahu, kita tengok pukul orang tanpa sebab. Orang pukul orang kat depan surau, orang pukul orang. Kita jangan masuk pergi pukul orang, jangan. Kita tak tahu apa isu dia. Kadang-kadang apa dia? Curi RM20 dia surau, pukul dia nak mati gitu. Jangan macam tu. Dia curi Milo je kot, takkan nak belasah dia. Hak curi juta-juta, hak ada atas lagi tak marah pula. Hak tu hang kata okey. Takkan curi, tanya dulu sebab apa curi. Kena buang kerja, PKP, oh susah, apa. Nah, kau bayangkan duit RM20 Milo, ambil balik. Nanti aku telefon PUZ nya geng semua. Geng mereka akan main tolong hang pula, bantu kalau betul hang susah. Itu cara dia. Sekarang PKP semua orang stres lah tuan-tuan. Hang yang tegur orang semua lah ni tak ketahuan. Orang tak pakai face mask kan. Pakai face mask macam cik. Dia tu tengok, abang orang ni kena kena pakai face mask sama semua ni. Kawan stres.
masjid ni release lah sikit kot. Sembahyang Jumaat AJK dia buat siapa, terajang meja-meja semua. Terajang meja dengan ni apa, scanner semua terbalik-terbalik. Orang ajak apa, aku terajang apa. Aku pun duduk serabut face mask apa, face mask. Wah, itu pula kita tak ada boleh masuk apa. Tengok pun takut. Dia tak bawa sejadah. Tak bawa sejadah. Ready lah sejadah sikit. Abang face mask tak bawa. Ni ada sini. Abang boleh belilah. Sumbangan untuk surau. Duit semua tak ada. Duit tak ada. Tak apa, abang ambil. Bagi khidmat dari dia. Sejadah tak ada. Tak apa, abang takut. Abang bawa sejadah? Tak bawa. Tak bawa dia. Kami masjid sedia lagi. Abang ambil sejadah tu. Buat polis ada datang tu. Cari abang kena 1,000. Okey, terima kasih. Ni face mask tak ada? Bagi. Kalau ada duit, ambil bayar. Saya duit pun tak ada. Duit tak ada. Melingkup pergi. Dalam 1,000 orang ada 2 orang panggil gila ni. Bukan semua orang. 1,000 orang, 2 orang tu jadi gila. Tak mau bayar, tak mau scan. Semua masjid dia ada panggil gitu. Tak tahu surau apa. Surau tuan-tuan ni duk main semayang tak apa lah. Ni yang duk outsider singgah main semayang. Sini kan semua orang duk main bas-bas lah. Mesti ada panggil gila tu, dia tak mau ikut peraturan tu semua. Dengan dia kita bergaduh, kita jadi masalah. Dengan dia ni tak apa. Dia tak relax. Ambil satu face mask dekat ambil melingkup buang. Benar 3 kupang gaduh dia buat apa. Hang gaduh pun bukan nak menang. Hang menang pun tak payah lah. Saya biasa itu viral satu Malaysia gaduh pasal face mask. Nanti netizen akan kata apa kat tuan-tuan? Dia akan kata apa lah 3 kupang pun kira. Mesti kita kena. So jangan jadi tak cerdik gitu. Orang stres semua sekarang ni. Pukul orang. Baru ni bukan baru ni lah, beberapa tahun dulu ada satu kes nak pukul. Isteri dia bagi tahu kat suami dia, jiran dia mengendap dia mandi. Suami lah, ya tuan-tuan, suami bila tahu kata isteri abang kata jiran tu mengendap, kawan tu pergi tarik dia tu keluar, duduk di rumah. Isteri dia kata ada apa ni, hang diam, hang tak tahu suami hang kau ajak ni dengan bini aku. Dia kata ada apa abang, siapa tak tahu apa pun. Suami aku duduk pada sini, duduk sini, hang diam apa semua. Dia roja kawan yang main 20 orang, belasah dia tu mati kawan tu. Rupanya bukan dia mengendap, orang lain. Isteri dia kata tak tahulah, agaknya dia lah kot. Dia kata mati dah kawan tu. La ilaha illallah. Semua 20 orang cas di akhirat membunuh. Walaupun hang sekadar kira tak boleh nak pukul kan, dia tengok dia tu masuk tangan tu jentik kepala dia pam sekali gitu. Hang jentik pun hang akhirat hang kena bunuh kau. Sebab hang dalam klip tu hang satu geng gitu. Tak tahu apa, orang pukul itu berjalan, berhenti motor semua, belasah, pakat belasah gitu. Sabar dulu, hanya yang pukul orang tak tahu yang itu. Kerana apa? Ini termasuk dalam 5 masalah manusia. Apa dia? Maki orang, kutuk orang, makan duit orang, bunuh orang, termasuk sihir sehingga matikan orang. Dan yang kelima adalah belasah orang, jet orang, pukul orang tanpa sebab itu. Pencuri ke apa-apa, kalau mai tuan rumah tu boh nampak tadi ya, boh tengah belakang sekali gitu. Okeylah, sebagai satu pengajaran. Takkan pencuri nak belai ke? Bagus ni. Nanti mai tahu. Jangan main tak ada orang, nanti tak ada orang baru boleh curi. Yang tu gila. Pencuri masuk rumah kita, dia sangkut kat bumbung tu, dia turun, kita tadi bagus ni, bagi tu orang ajak mencuri rumah aku. Okeylah. Sebab apa? Sebab kita telefon polis, polis tiba settle lah. Polis ada bahagian faraid, dia bawa pula dalam kereta, dia berhenti bagi pula sikit. Tak apa, polis bagi. Sebab apa? Sebab memang kerja dia apa, nak yang tak mau bagi tahu maklumat ketua hang siapa, hang supplier dada hang siapa. Tak abang, polis tahu lah cara nak bagi dia. Tapi kita tak boleh pukul penjenayah sampai pecah muka. Tak boleh pukul penjenayah sampai patah tangan, patah kaki, cacat seumur hidup, patah tulang belakang. Walaupun dia penjenayah. Sebab lainlah kita nak lawan dengan dia. Dia melawan dengan kita, kita pun berlawan dengan dia. Itu lainlah. Sampai tercalak tangan, itu lain. Ni saja-saja dia pun tak melawan, dia tu minta maaf bang, minta bagi dia. Semua orang pakat lalu, berhenti motor pakat bagi. Tak boleh gitu tuan-tuan. Ada orang yang ada autoriti boleh pukul, dia pukul lah. Kita tuan rumah, sebab apa pukul dia? Ada curi handset bini aku letak atas meja kami duduk makan, dia curi. Masa dia lari, bagus meja sebelah dia tahan kaki, kawan tu terbalik.
Aku pergi dah buh tengah belakang 3 kali. Boleh hang saya boleh satu kedai tak boleh. Dia telefon satu kedai memang ada kenduri. Kawan-kawan ni kenduri tahlil. Kita kenduri dulu baru kita buat tahlil kita. Tu tak boleh. Katalah tuan-tuan kita buat nanya orang, pukul orang apa semua macam ni tanpa sebab macam tu, maka orang-orang ni akan mai dekat akhirat, dia akan minta pahala kita balik. Orang kita tipu dia, pukul dia, tuduh dia macam orang semua ni, lepas beratur panjang sampai belakang tu, lepas akan ambil pahala. Pahala semayang kita yang berlambak tu bagi kat dia, bagi. Semua akan beratur. Kawan kita pukul itu tu pun dia tu dah. Hai, duk babai kita. Allah, dia ni main beratur pula, pahala nak ambil. Jadi kena buat apa? Ambil dosa dia apa? Nampak bagi kita pula. Ambil dosa dia tu, bagi sehingga tamat semua. Pahala dosa dia tinggal. Faturiha finnar, sehingga akhirnya dilimpak masuk dalam neraka Allah. Padahal semayang. Maknanya apa? Saya nak abang daripada hadis ni, hubungan dengan Allah tu cantik, tapi hubungan dengan manusia tak cantik. 5 ni melibatkan manusia lah. Pukul, maki, tuduh, akhlak tak baik. Di samping kita semayang, tunjukkanlah satu akhlak yang baik dengan orang. Jangan kata, ni tuan-tuan saya nak abang contoh orang semayang tapi ada peluang masuk neraka. Jangan kita, kami kaki semayang, kami geng surau, kami geng masjid. Tak, geng surau, geng masjid pun boleh masuk neraka. Kalau mulut tak jaga bagi elok, kalau akhlak tak jaga bagi elok. Dengan Allah Ta'ala cantik lah, tak ada masalah. Dengan manusia pun kena cantik juga. Dia dua, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia tu kena jaga bagi elok. Macam tuan-tuan main semayang sini kan, sama-sama kita ni, dia dah melawak, tak apalah, kalau serius tak boleh melawak dengan orang. Jadi ustaz tak boleh melawak dengan siapa pun, kami main masjid ni jadi macam serius, tasbih, subhanallah, macam tu je. Tak, boleh je. Kalau serius sangat pun payah juga. Kita kata kat dia, lepas semayang isyak kita kata, ni ada apa malam ni? Tak ada apa. Cuma kita pergi kena cakut je. Astagfirullahaladzim. Kita dijadikan oleh Allah untuk ibadat kepada Allah. Kita jangan buang masa kita makan cakut je. Mampu je kawan hang tak lebih minum. Siapa tak kawan hang susah betul dia wali Allah betul tak? Boleh lah, simple lah hidup, semua nak makan apa semua boleh lah. Bukan kata main masjid jadi skema tak kawan ke tu kan. Okey, itu sajalah pagi ni tuan-tuan. Saya tengok muka tuan-tuan pun sat-sat dia tengok tepi tak dia tengok tepi macam dia duk masak apa ke, rumah duk main lapak dah tu. Saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Jadi kita akan berhenti di sini dulu, insya-Allah. Ada ruang, ada peluang pada siri-siri akan datang, kita akan bertemu lagi. Minta maaf kalau ada kekasar bahasa ke apa-apa yang tuan-tuan terasa hati. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin, wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.